Baik, Datuk Seri, kita pergi kepada soalan boleh ya? Daripada Michael Tan, YouTube. Dia kata bukti pendaftaran Perikatan Nasional dah ada ke belum? Rakyat masih menunggu jawapan sebelum nak undi di Sabah. Sebab saya dipahamkan juga PKR juga mencabar atas Sri Yassin menunjukkan bukti bahawa PN telah pun didaftarkan di ROS. Ya, itu satu yang kita telah buat. Ya. Para peguam kita telah pun membuat bantahan. Ya. Kalau kita mungkin kita telah diambil tindakan ya. Jadi ini biar rakyat melihat ya. Cara Encik Michael Tan telah membuat satu soalan yang begitu sensasi dan relevan untuk diambil tindakan ya. Dan kita harap ada satu jawapan yang pasti. ROS mesti mengeluarkan satu kenyataan kedudukan PN yang belum didaftarkan ini. Saudara Nur Ismail dari YouTube, YB adakah Husam dan Mak Sabu berlainan pendapat berkenaan sokongan kepada Parti Pejuang? Dan soalan kedua daripada Nur Ismail, YB benarkah ada projek Gajah Putih Kementerian Pertanian Perikanan di Rompin yang beratus juta nilainya terbengkalai punca kerana kolam ikan dibuat di tapak yang tak ada punca air? Adakah YB terlibat? Okey, itu soalannya. Yang nombor satu itu saya dah sebut jawab tadi tentang Yang Berhormat Mak Sabuan juga Datuk Usam. Adakah kerana kita memberikan sokongan kepada Parti Pejuang itu? Saya rasa bukan itu sebab kalau Datuk Usam pun nak berlawan ataupun nak bertemu dengan Mak Sabu atas isu itu. Sebab mereka ini, saya dah sebut tadi, mereka ini punya pemikiran politik aras tinggi ya. Mereka bukan main politik aras rendah begitu ya. Jadi kami mendukung suatu prinsip dalam mana-mana pertarungan ini. Kita kena hadapi satu musuh ya. Dan macam saya sebut, kalau kita baca buku The Art of War oleh Sun Tzu itu, dia kata you must know your enemy and your friends. Kenal musuh dan kenal kawan. Jangan kita confuse ya, yang mana musuh, yang mana kawan. Ya. Jadi dalam pertarungan yang ada pada hari ini, game of numbers ini, sekecil mana pun nombor yang ada pada Amanah, kepada Tun ya, melalui Parti Pejuang, dan juga nombor-nombor yang ada pada kawan-kawan kita daripada DAP dan juga Keadilan. Nombor-nombor itu penting untuk kita dapat mengambil alih kuasa ataupun kita mengecilkan musuh. Ya. Anggap kita ada satu musuh saja, iaitu Perikatan Nasional. Yang lain ini kita mesti menunjukkan sokongan kita. Jadi takkanlah kalau saya hadir, Mak Sabu hadir masa kempen di Slim ya, yang pejuang ya, dia tak daftar lagi guna dengan laman pokok itu. Datuk Usam akan mengambil hujah itu untuk bermasa muka dengan Mak Sabu. Saya kata bukan itu ya. Itu bukan game kami lah ya. Kami faham antara satu sama lain ya. Jadi itu sengaja mungkin isu itu sengaja untuk dimainkan, disensasikan. Tentang projek Gajah Putih itu saya rasa itu projek lama tu ya. Saya dalam kementerian cuma 1 tahun 8 bulan. Yang di Rompin itu telah projek yang lama kalau tidak silap saya. Itu mungkin saya boleh cek dari segi datanya nanti ya. Saya tak ada maklumat yang khusus. Ya. Baik. Terima kasih Nur Ismail untuk soalan itu. Sebenarnya tadi Nur Ismail ada satu soalan tadi sebelum tu kan, tapi telah terjawab awal. Baik, soalan dari Facebook, Zamhuri Zam. Assalamualaikum YB, saya nak bertanyakan Amanah nak bersama Pejuang, yakni Tun Mahathir atau PKR, dan yang mana lebih baik bagi Amanah kerana di luar sana penyokong Amanah keliru dengan pendirian Amanah. Itu dia soalannya. Saya rasa tugas Amanah ni kita ini menjadi mediator ya. Negotiator ya. Itulah peranan kita sebelum PRU yang ke-14. Rakan-rakan kena faham ya. Sewaktu kita menubuhkan Amanah ini, kita parti kecil ya. Kita parti kecil dan kita parti baru. Di waktu mula-mula kita menubuhkan Amanah itu hanya ada parti kita 3 saja pada waktu itu. Amanah, PKR dan juga DAP.
Kemudian datanglah satu gelombang waktu itu Tan Sri Muhyiddin dipecat, ya. Akhirnya dipendekkan cerita, kita menubuhkan Pakatan Harapan. Dan rakyat kena faham, dengan Grand Coalition itulah kita menang. Ingat, tidak ada satu parti pun di Malaysia ini boleh menang bersendirian sejak merdeka. Itu kita kena faham realiti hakikat berpolitik dalam negara kita ini. Jadi bagi saya, amanah akan memainkan peranan supaya kita kukuh dalam PH yang ada pada hari ini. PH dengan 3, balik pada 3 sebab berlakulah pengkhianatan dalam bersatu. Jadi bersatu tu dah pecah, dan Tun menubuhkan pejuang. Jadi bagi saya, ini pandangan saya, dan walaupun tidak dianggap perkara ini suatu yang qat'i, sesuatu yang telah putus, sebab besok kita tidak tahu. Tapi setakat pada hari ini, di atas peranan yang amanah telah mainkan, kita harus kukuh dalam PH dan mengambil seramai mana kawan-kawan yang lain, termasuk Parti Pejuang Tanah Air yang sekiranya mereka mahu bersama dengan kita. Jadi kalau kita berjaya untuk katakanlah PH++, kalau kita ada pengalaman dulu dengan bersatu tu kita ada masalah, tidak salah. Macam sekarang di Sabah, ada warisan plus, itu mendatangkan banyak manfaat daripada kita sudahlah tinggal 3 parti ataupun kita ini dalam keadaan kembali pada pembangkang, kita menembak sesama sendiri. We are shooting at our own foot. Ini buat apa? Ini tidak memberikan banyak kelebihan kepada kita. Jadi untuk menjawab soalan itu, amanah jelas. Bukan kita ni nak jadi walaun Tun, nak jadi pentaksub kepada Anwar Ibrahim. Tidak begitu. Mereka ni rakan-rakan kita. Masih ada di kalangan mereka itu yang masih bersama kita. Jadi kalau kita boleh atas nama PH, kita kukuhkan dengan Pakatan Plus ini menghadapi PRU yang akan datang, mana berlaku snap election, maka kita ada banyak kebaikannya daripada kita terpecah dalam banyak pihak menghadapi musuh-musuh pada masa yang akan datang. Itu saya rasa jelas, dengan Datuk Seri Anwar. Saya ingin mengatakan pada rakan-rakan di luar sana, daripada hari pertama Datuk Seri Anwar dizalimi, pemimpin-pemimpin amanah yang ada inilah yang bersama dengan Datuk Seri Anwar sampai sekarang. Itu kita anggap sebagai suatu semangat setiakawan. Dengan DAP begitu juga sampai sekarang. Jadi tak ada, for no reason. Kita ingin terhasut ataupun kita terbayar ke sana dan ke sini. Jadi haluan jelas. Ini yang saya nak beritahu pada di luar sana, bahawa PH mesti utuh, dan mana-mana parti termasuk Tun yang ingin bekerjasama dengan PH harus menjadi satu grand coalition untuk kita menghadapi period yang akan datang. Baik, terima kasih Zamhuri, terima kasih Datuk Seri untuk jawapan itu. Baik, seterusnya soalan dari YouTube. Wow, banyak betul soalan malam ni. Dari Afrar. Okey. Sekuat mana pegangan amanah terhadap PH? Okey, kenapa bendera PH bagai tidak dipertekankan di mata masyarakat? Jika komponen PH tidak bersungguh, lebih baik bubarkan saja PH. Contoh mudah adalah PRN di Sabah tiada pun PH, sedangkan PN lebih berani walaupun ada pertikaian ROS. Okey, itu dia. Saya dah jawab yang atas itu, sikap amanah tu tak perlu dipertikaikan lagi. Kita masih dalam PH. Yang Sabah ini wakilnya atau realitinya warisan. Kita anggap di Sabah itu bagilah mereka ini sedikit liberty, orang kata autonomi, untuk mereka exercise hasrat nurani orang di rakyat kita di Sabah dan Sarawak ini. Jadi kita ambil warisan itu sebagai satu coalition yang kita harus berikan peluang di Sabah itu, itu. Dan apa tadi tidak bersungguh itu saya rasa tidak betul lah, sebab
Sebab di Chini ataupun di mana? Slim. Di Slim memang PH mengambil keputusan kita tidak bertanding. Itu tidak timbul masalah bagi saya. Dan PH masih utuh dan PH masih wujud pada hari ini. Dan setiap paling tidak pun sebulan sekali kita tetap mengadakan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Itu yang mau saya jelaskan.